A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabi jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bihalal haram bismika Allahumma ya da'im ya hayy ya qadir ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kuliah subuh pagi ini saya tujukan untuk surau KKR, Kementerian Kerja Raya. Saya tujukan terus pada surau KKR, Kementerian Kerja Raya. Mohon sahabat-sahabat share insyaAllah. Kita share dulu. Kita mulakan surah Al-Fatihah insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa InsyaAllah kita share. Sama-sama kita share insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabi jabbar wa izzatir rasulih. InsyaAllah kita mulakan surah Al-Fatihah. Kita mulakan surah sambungan surah Al-Baqarah ayat 143 144 insyaAllah. Sambungan semalam, sambungan sebelum tu hari Selasa insyaAllah. Tadabbur ringkas daripada My Quran Time Nota, nota My Quran Time ayat 146, yang mewakili, yang diringkaskan sebagai apabila ahli kitab menyembunyikan kebenaran insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. InsyaAllah. Maksudnya Al-Baqarah ayat 146. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil mengenai yakni Muhammad
seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 146. Ini diceritakan zaman orang yang menerima kitab Injil dan Taurat, ya. Maksudnya Allah telah berikan kitab Taurat dan Injil yang membacanya mengetahui, mengenal Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maksudnya kenal amat sangat dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun belum lahir lagi Nabi, mereka telah ketahui Rasulullah SAW. Ini diceritakan dalam dua kitab tersebut, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Ya, akhirnya ada sebahagian menyembunyikan, ada sebahagian tahu bab keimanan pada Rasulullah SAW. Kupasan ayat tersebut. Ayat ini menyambungkan semula tentang kisah peralihan kiblat. Ia menceritakan mengenai pengetahuan orang-orang berilmu dari kalangan Yahudi dan Nasrani tentang benarnya kerasulan Muhammad SAW dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, cerita ayat ini menyambung tentang kisah peralihan kiblat yang kita ketahui sebelum ini. Ia ceritakan juga mengenai pengetahuan orang-orang yang berilmu di kalangan Yahudi dan Nasrani tentang benarnya kerasulan Muhammad SAW. Tahu mereka memang tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran. Golongan mereka ini sebenarnya mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah satu kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran itu diumpamakan mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Dan kebenaran tersebut sudah tertulis di dalam kitab mereka yang menceritakan Nabi terakhir utusan Allah, akan tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Dia dah tahu dah hebatnya Rasulullah, kebenaran Rasulullah, tapi mereka sembunyikan. Mereka tahu dah kebenarannya, macam mengenal anak-anak sendiri. Allah umpamakan mereka sebagai kenal Rasulullah, sebagai kenal keluarga sendiri, iaitu anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka sembunyikan kebenaran tersebut. Allahu Akbar. Antara orang yang tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW ialah Abdullah bin Salam. Mereka sebelum memeluk Islam, beliau adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Sebagai seorang pemimpin semestinya dia mengetahui isi kandungan dari kitab Taurat. Oleh kerana itu dia mengetahui akan hadirnya Nabi terakhir. Tu salah seorang alim kitab Taurat, iaitu Abdullah bin Salam. Belum masuk Islam dia telah ketahui daripada pemimpin, dia pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi Madinah. Sebab tu sebagai pemimpin agama Yahudi semestinya dia mengetahui isi kandungan dari kitab Taurat. Oleh kerana itu dia mengetahui akan hadirnya Nabi akhir tersebut. Untung dia dah mengetahui, dia pula dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, masuk Islam terus. Dia dah mengikut agama yang macam Islam terus, terus dengan Rasulullah SAW. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW,
Dia kemudiannya memeluk agama Islam. Malah dia juga mengajak kaumnya untuk mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kaumnya menolak dan menganggap Abdullah bin Salam sebagai pembohong. Tu nampak. Bila orang bawa kebenaran dituduh pembohong atau penipu. Itu hebatnya. Hebatnya zaman Nabi dicuba oleh orang-orang yang kafir. Dianggap sebagai pembohong. Walaupun ramai yang menganggap Abdullah bin Salam sebagai pembohong kerana mempercayai Nabi Muhammad SAW, tetapi bagi golongan berilmu yang mengenal isi kandungan kitab Taurat dan Injil, mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran tersebut, tetapi mereka lebih sanggup menyembunyikan. Satu lagi mana dia tahu kebenaran Rasulullah, kebenaran Abdullah bin Salam, kebenaran dalam Injil, kebenaran dalam Taurat, tapi mereka berpegang teguh bukan dengan Allah, berpegang teguh untuk menyembunyikan kebenaran tersebut. Kononnya malulah, kononnya malu nak menukar daripada Injil, Taurat kepada Al-Quran, apalagi pada Islam. Mengapa mereka menyembunyikan kebenaran tersebut? Ini semata-mata untuk menjaga pangkat, kedudukan serta berasakan diri mereka berilmu dan lebih baik. Oleh sebab itu, mereka perlu menjaga kawasan mereka. Mereka rasa mereka betul dan berkuasa, dan disebabkan itu mereka menolak dan tidak bersetuju tentang pengalihan tersebut. Pengalihan kiblat itu. Pengubahan kiblat adalah satu perubahan, iaitu merubah status quo yang berlaku pada waktu itu. Kena pula berubah kiblat sembahyang. Lagi dia tak nak terima. Maksudnya kita kena renung. Itulah rahmat Allah Ta'ala sebenarnya. Hadiah daripada Allah SWT. Tapi tak hendak. Kita kadang-kadang sampai kat kita pun sama juga. Ada benda yang membawa rahmat, kita tak nak bersyukur satu. Tak nak dengan nikmat yang Allah bagi. Kadang-kadang kita tak beringat. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita menyandang jawatan yang tinggi seperti pemimpin ataupun kita memiliki ketinggian dan ilmu, tetapi kita tidak ikhlas pada Allah, maka kita akan berasa bahawa kita sahaja yang betul dan lebih berkuasa. Kita dapat jawatan tinggi, dapat sebagai pemimpin, kemudian berasa tinggi ilmu, tapi tidak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan berasa bahawa kita sahaja yang betul dan lebih berkuasa. Dilupa dengan Allah SWT. Allah turunkan rahmat terlalu hebat, Allah turunkan nikmat tu pun terlalu hebat. Sebab tu kalau kita baca tulisan Dr. Sanusi pagi ni, saya baca baru tulis bagaimana kita nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW, beberapa golongan iaitu yang pernah mendoakan kerahmatan buat beberapa golongan. Hadis Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan kerahmatan buat beberapa golongan, iaitu pertama, mereka yang menjaga tutur kata. Kedua, mereka yang merahmati, menyantuni wanita dengan baik. Ketiga, mereka yang bertimbang rasa dalam urusan jual beli. Keempat, mereka yang menjaga menghafal sunnah Rasulullah SAW dan menyampaikan. Ini tiga, empat rahmat yang diturunkan Allah SWT yang dipilih, mendoakan kerahmatan buat beberapa golongan. Nabi pernah mendoakan beberapa golongan, didoakan supaya mendapat rahmat. Yang pertama, rahmat buat penjaga tutur kata. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mendoakan kerahmatan buat mereka
Ya, kerahmatan buat mereka yang menjaga tutur katanya. Sabda Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang ketika bercakap orang lain mendapat untung, dan apabila dia diam orang lain merasa selamat. Rahimallahu amra'an takallama faghanima aw sakata fasalima. Semoga Allah merahmati seseorang yang ketika bercakap orang lain mendapat untung, dan apabila dia diam merasa selamat. Dia diam orang lain merasa selamat. Ya. Bila dia mengantuk orang lain yang untung. Tapi kalau dia diam orang lain selamat. Ya. Dia diam orang lain merasa selamat pasal dia suka mengatur orang. Pahala. Ya. Dia memuji orang, jaga tutur kata kita. Sebab tu bukan sekarang tak guna tutur kata, kita gunakan WhatsApp, kita gunakan perkataan dalam handphone, perkataan dalam Facebook dan macam-macam. Sepatutnya guna sebagai penyampai ataupun penyebar bab dakwah, penyebar bab kata-kata yang terbaik. Tengok yang kedua, golongan yang kedua yang Rasulullah doakan, menyantuni wanita mendapat rahmat. Seorang wanita telah datang dan menemui Nabi, tetapi Nabi dikelilingi sesak oleh para sahabat. Lalu seorang lelaki memberi ruang kepada wanita tersebut. Melihatkan insiden itu, Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mengenali wanita tersebut? Lelaki tersebut menjawab, tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, farahimtaha rahimakallahu salasa. Maka kerana engkau menyantuni wanita tersebut, Allah merahmati engkau. Rasulullah SAW mengulangi perkataan itu 3 kali. Riwayat hadis Al-Tabrani. Sahabat berkumpul mengingat Nabi, salah seorang memberi ruang pada seorang wanita untuk bertemu Rasulullah SAW. Nabi ceritakan, kerana dia menyantuni wanita tersebut, Allah merahmati dia. Rasulullah SAW ulangi 3 kali, orang yang menghormati kaum wanita. Golongan yang ketiga yang Nabi doakan ialah memudahkan orang yang mempermudahkan urusan jual beli. Ia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW memuji orang beriman yang mempermudahkan urusan jual beli. Ketika berjual beli mereka bertimbang rasa. Sabda Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan sam'an samhan iza ba'a wa iza ashtara. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang lelaki yang ketika dia berniaga, dia bermurah hati. Ketika dia membeli, dia bermurah hati. Ya, meniaga pun murah hati, pemurah. Ya, suka bersedekah, suka infak, suka niaga, tak mengambil keuntungan yang lebih. Allah, dia bersedekah terus. Niat dia bukan nak kaya, niat dia cuma nak cari pahala. Nabi doakan dipermudahkan urusan jual beli. Orang yang jual beli tu dibagi rahmat Allah SWT. Pertama, dia permudahkan. Ya, orang yang berniaga mempermudahkan urusan jual beli. Dia tidak mengenakan orang, tidak menindaskan orang, tidak mencari keuntungan yang berlebihan. Cukup saja yang diniagakan itu. Tapi kadang-kadang orang mengingat sampai menipu dalam meniaga, bermain-main harga, menyorok barang dan macam-macam. Itu susah nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Nabi doakan golongan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ialah rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjaga sunnah Nabi. Ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mendoakan kerahmatan buat mereka yang sentiasa menghafal dan memelihara sunnah Rasulullah SAW.
Sabda Nabi SAW, farahimallahu man sami'a maqalatil yaumal fawa'aha. Maka rahmat Allah buat mereka yang mendengar kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya dan menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi, ya, menyatakan rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Macam-macamnya Nabi ajarkan pada kita. Contohnya, sampaikan satu ayat, ya, sampaikannya satu, walaupun satu ayat, itu sunnah Nabi. Itu antaranya. Bersugi, ya, tidur dengan wudu, dan banyak lagi bab sunnah Rasulullah SAW. 4 golongan yang ditunjukkan, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ada rahmat buat mereka, ya, untuk dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, saya ulang balik, mereka yang menjaga tutur kata. Yang kedua, mereka yang merahmati atau menyantuni wanita dengan baik. Yang ketiga, mereka yang bertimbang rasa dalam urusan jual beli. Yang keempat, mereka yang menghafal sunnah Rasulullah SAW. Bukan hafal je, dia application dia, ya, dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu antara yang diceritakan oleh Dr. Ahmad Sanusi, ya, kena renung kita. Kemudian baca terus ayat, ya, ayat 146 habis, ya, ceritakan ayat ni sebagai peringatan kepada kita, sebagai peringatan pada kita pasal dulu sebelum ni ahli kitab menyembunyikan kebenaran daripada Rasulullah SAW. Dia tahu benarnya Nabi tapi disembunyikan. Sekarang kita tahu kebenaran Allah, kita tahu kebenaran Rasulullah, kita tahu kebenaran kitab Allah Ta'ala, kita tahu kebenaran undang-undang Allah Ta'ala, tapi kita sembunyikan. Itu pun besok akan ditanya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada peringatan pada kita, jelas bagi kita bahawa mesej Allah tu tepat, ya, maksudnya bukan untuk zaman Rasulullah, zaman kita juga untuk diingatkan kembali. Jangan sembunyikan kebenaran, jangan kita hidekan, jangan kita tinggalkan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus masuk 147, ya, mewakili, diringkaskan peralihan kiblat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Maksudnya, sadaqallahul azim, kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk dalam kalangan orang yang ragu. Ya. Maksudnya ayat ni, kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Maka diperintahkan kita, janganlah sekali-kali engkau Muhammad, iaitu kita juga sebagai umatnya, termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu, yang cuak dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita yakin. Kupasan ayat tersebut, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW supaya yakin, tidak berasa ragu-ragu, seperti mana yang dialami oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jangan merasa ragu-ragu tentang kebenaran yang datang daripada Allah, iaitu kebenaran tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, pertukaran kiblat ke Kaabah, dan Al-Quran itu adalah benar. Tiga poin yang ditunjukkan dalam ayat ini, ya, menceritakan jangan kita berasa ragu-ragu tentang kebenaran yang datang daripada Allah, iaitu kebenaran tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pertukaran kiblat ke Kaabah, itu kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan yang ketiga, Al-Quran itu adalah benar. Selepas Taurat dan Injil, Quran, Quran adalah kitab yang terakhir, adalah kitab yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan yang Dia menjadikan sesuatu itu ada tujuannya. Semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah buat, ingatkan kita supaya sesuatu tu ada hikmah dia, ada tujuan dia. Perubahan kiblat itu adalah satu kebenaran dan satu kenyataan yang ada tujuannya. Berubahnya kiblat daripada Al-Aqsa ke Kaabah, ke Masjidil Haram, ada bab kebenarannya. Apakah tujuan kiblat itu ditukar arah? Disebut dalam hadis daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Pertama kali Nabi SAW datang ke Madinah, baginda SAW tinggal di rumah abang atau pakcik-pakcik baginda daripada kaum Ansar. Ketika itu Nabi solat menghadap ke Baitul Maqdis, yakni Jerusalem, lebih kurang 16 atau 17 bulan lamanya. Sesungguhnya Nabi SAW lebih suka Baitullah, yakni Kaabah di Mekah, menjadi kiblatnya. Dan solat yang mula-mula dikerjakan Nabi menghadap ke Baitullah, yakni Kaabah, ialah solat asar yang dilakukan baginda bersama-sama dengan orang kebanyakan. Kemudian salah seorang yang ikut jemaah bersama Nabi SAW ketika itu keluar dan mereka melalui sebuah masjid di mana jemaahnya sedang rukuk menghadap Baitul Maqdis. Lantas orang itu berkata, "Demi Allah, baru saja saya solat bersama Rasulullah SAW menghadap ke Baitullah di Mekah." Maka segera mereka berubah kiblat, mereka menghadap ke Baitullah. Orang-orang Yahudi mulanya sangat bangga ketika Nabi dan pengikutnya solat menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu pula ahli kitab Nasrani. Tetapi setelah kiblat umat Islam berubah ke Baitullah, mereka mencela perubahan itu. Perangai Nasrani dan Yahudi. Selanjutnya Bara' menyebutkan dalam hadisnya ini, banyak orang telah meninggal di masa kiblat masih di Baitul Maqdis dan yang terbunuh sebelum perubahan kiblat di Baitullah. Kami tidak mengerti bagaimana hukumnya solat itu. Lalu turun ayat, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu semua. Al-Baqarah ayat 143, riwayat Al-Bukhari. Maksudnya sebelum bertukar kiblat, masih lagi kiblat di Baitul Maqdis, mati dia, tapi Allah tetap jaga iman mereka. Balasan tetap daripada Allah Subhanahu. Tidak sia-siakan. Allah tidak sia-siakan pasal apa? Benda itu berlaku sebelum kiblat berubah. Maksudnya Allah teruskan balasan mereka. Tak ada tempat lain, ke syurga tempatnya. Allah betul-betul takut betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej yang kita dapat pada ayat tersebut ialah menghadap ke kiblat itu adalah satu identiti, yakni hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia merupakan sesuatu kebenaran dan ada tujuannya. Memang ada tujuan. Hadiah terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita masuk ke dalam ayat 148 insya-Allah. Akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliyah liha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkanmu semuanya.
Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Ayat 148 mewakili ayat bermaksud Kaabah lambang bersatunya hati. Diceritakan setiap umat mempunyai kiblat, dia menghadap ke arahnya. Maka berlumba-lumbalah, diperintahkan kita berlumba-lumbalah kita dalam kebaikan. Disuruh kita berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan, bukan buat maksiat. Disuruh kita buat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkanmu semuanya. Allah nampak kita, Allah merenung kita walau mana kita berada. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa setiap sesuatu. Kupasan ayat ini menceritakan bagi setiap umat sesuatu agama itu ada kiblatnya sendiri. Bahkan tiap-tiap kabilah pun mempunyai tujuan dan arah sendiri yang disukai. Namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasul, tujuan dan kiblatnya hanyalah satu, iaitu menghadap redha Allah Taala. Cari redha Allah Ta'ala. Itu saja kita sebagai umat Islam, mendapatkan redha Allah SWT. Kiblat kita, tujuan kita. Umat Islam mempunyai Kaabah sebagai kiblat, tetapi Kaabah itu bukanlah disembah sebagaimana dakwaan orang kafir musyrik. Ia sebenarnya sebagai lambang kesatuan umat. Kaabah tu fokus point, focal point untuk satu ummah, kesatuan ummah kita, bersatu ummah kita sebagai umat Islam. Manakala kesatuan pula melambangkan bersatunya hati seluruh umat Islam pada arah kiblat yang satu, walau di mana kita berada. Mana kita sembahyang, mana kita punya location kita tetap solat menghadap kiblat Kaabah. Tu point kita punya fokus kita, kiblat kita. Kemudian berlumba-lumbalah berbuat kebaikan dan jadikanlah ia sebagai satu bentuk kesyukuran kepada Tuhan kerana telah memberi kita arah kiblat yang juga merupakan kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipesankan kita, diperintahkan kita supaya berlumba-lumba mencari kebaikan, membuat kebaikan sebagai satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah, kerana telah memberi kita kiblat yang terbaik, yang merupakan kiblat yang sama pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Allah lah yang akan mengumpulkan kita pada hari kiamat dan akan menyoal dan membalas setiap amalan-amalan kita. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kena ingat, sesungguhnya kita ni akan dikumpulkan Allah Ta'ala untuk disoal, untuk dibalas apa yang kita lakukan di dunia ini. Maksudnya kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan apa yang kita buat. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita diingatkan. Sebab tu kita dibagi C19 untuk ingatkan kita supaya berwaspada, berpada-padalah kita, supaya kita bersatu sebagai umat Islam, supaya kita beringat bab hadiah Allah Ta'ala dengan Al-Quran, dengan kiblat kita yang baru daripada Rasulullah SAW. Kemudian kita diingatkan jangan menyembunyikan kebenaran. Benar tetap benar, hak tetap hak, batil tetap batil, yang salah tetap salah, yang haram tetap haram. Pasal apa? Akan dibalas besok dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa sebagai bekalan di dunia dan akhirat, untuk kita bersiap menghadap satu lagi kehidupan yang dipanggil kehidupan di selepas mati. Ada lagi satu kehidupan untuk kita dikupas ataupun dipanggil, disoal kita besok.
InsyaAllah kita akan bertemu dengan ayat 149. Ya, mudah-mudahan ada keberkatan pagi subuh-subuh ni, insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada surau KKR. Mohon ruangan untuk kuliah online. Mudah-mudahan berdoa kita didoakan juga untuk Korea, surau Korea KKR, Kementerian Kerja Raya, dapat rahmat. Kita jumpa, mudah-mudahan akan datang dapat kita kuliah yang sebenarnya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'mal wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyarika biya wa diha fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah, masyaallah la yasrifu su'anu. Bismillah, masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah la ya'ti bil hasanat. Bismillah, masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antum la dunya tahassanna biz jabaru wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa ablaka bi ni'matika alayya wa bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa kita petang ni maghrib, insyaAllah lepas maghrib. Assalamualaikum.